Aktiviti yang kedua, kita tengok belajar, kena buka muka surat 27. Baik, dekat sini saya akan bacalah satu demi satu. Ini adalah pernyataan masalah. Adakah mikroorganisma bergerak? Jadi kita nak tahu sekarang ni mikroorganisma ni dia bergerak ataupun tidak. Tujuan saya nak pelajar tulis memerhati mikroorganisma bergerak. Alat dan bahan. Yang pertama adalah mikroskop, penitis, slide kaca, sisik kaca, bikar, piring petri, kertas turas dan air kolam. Baik, semasa kita nak handle ataupun semasa kita nak guna mikroskop, okey, dekat sekolah ada mikroskop yang macam ni dan juga ada yang lebih advance. Saya nak pelajar hati-hati masa gunakan sisik kaca sebab yang pertama dia mudah pecah. Bila mudah pecah dia berserpih dan mudah kena pada tangan lah. Jadi lepas pelajar buat kajian penyiasatan ni, pelajar perlu cuci tangan sebab kita pakai air yang agak tercemar. Contohnya air kolam, air sungai dan juga kalau air longkang mungkin ada, mungkin lagi nampak lah. Tapi kita akan ambil air kolam ataupun air tasik sahaja. Baik, untuk langkah-langkah, saya nak pelajar tulis tetapi kita akan tukar langkah-langkah ini kepada ayat pasif. Contohnya dekat sini, masukkan sedikit air kolam ke dalam bikar. Saya nak pelajar tukar sedikit air kolam dimasukkan ke dalam bikar. Okey, macam dekat sini Kita tengok dekat sini. Okey. Saya ada kat situ. Yang pertama, sedikit air kolam dimasukkan ke dalam bikar. Yang kedua, penitis digunakan untuk mengambil air kolam daripada bikar. Yang ketiga, air kolam dititiskan ke atas slide kaca dan ditutup menggunakan sisip kaca. Okey, slide kaca. Okey, slide kaca dia panjang, sisip kaca yang kecil. Dan saya sebenarnya nak pelajar pakai sebenarnya ni bagi pelajar nampak lagi macam mana rupanya slide kaca ni, sisip kaca ni pula macam mana. Dan yang keempat, lebihan air kolam dikeringkan menggunakan kertas suras. Sebenarnya apabila kita tutup menggunakan sisip kaca ni, okey, air akan melimpah sedikit keluar, okey, air yang kita titis tadi. Jadi kita nak keringkan, kita akan serap di bahagian tepi sisip kaca tu guna kertas turas. Dia akan serap dan dia akan ratalah dalam air di atas slide kaca tu. Ya, boleh. Dan yang kelima, okay, slide kaca diletakkan ke pentas mikroskop. Mikroskop tu dia ada pentas. Dan kita teruskan kepada yang keenam. Kemudian kanta mikroskop. Kanta mikroskop kita ada 3. Kita akan laraskan untuk ketiga-tiga. Kita guna yang paling kecil dahulu. Maksudnya kanta yang paling kecil dengan kekuatan zoom dia yang paling tak kuat lah. Kemudian kita akan laras, kita akan pusing bahagian pelaras dan kita akan guna kanta yang lain pula. Okey, saya akan ajar semuanya, jangan risau untuk cara-cara gunakan kanta di bahagian mikroskop tu macam mana. Baik, keenam, kanta mikroskop dilaraskan sehingga mendapat imej yang jelas. Okey, ayat ni tak sama macam buku teks, saya dah tukar kepada ayat pasif. Yang ketujuh dengan ke-8 saya tinggalkan untuk saya tengok pelajar cuba buat sendiri, tukar daripada ayat aktif kepada ayat pasif. Baik, selamat mencuba.